Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan Unit 9.1 Satelit, Bab 9 Teknologi Angkasa Lepas. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit. Yang pertama adalah LEO. LEO adalah orbit rendah bumi atau Low Earth Orbit dengan ketinggian orbit 180 hingga 2000 km dan berbentuk bulatan sempurna atau elips. Seterusnya, MEO adalah orbit sederhana bumi atau Medium Earth Orbit dengan ketinggian orbit 2000 hingga 35,780 km dan berbentuk elips. Yang ketiga adalah HEO, adalah orbit tinggi bumi ataupun High Earth Orbit dengan ketinggian orbit sama atau lebih daripada 35,780 km dan berbentuk elips. Yang keempat adalah GSO, adalah orbit geosegerak atau Geosynchronous Orbit dengan ketinggian orbit 35,786 km dan satah orbit yang mempunyai kecondongan terhadap satah khatulistiwa dengan berbentuk bulatan sempurna atau elips. Dan orbit satelit yang terakhir adalah GEO, adalah orbit geopogon ataupun Geostationary Orbit dengan ketinggian orbit 35,786 km dan satah orbit pada satah khatulistiwa dan berbentuk bulatan sempurna. Terdapat dua bentuk orbit iaitu bulatan sempurna dan elips. Bagi satelit yang mempunyai orbit elips, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut iaitu apogee dan perigee. Perigee ialah kedudukan satelit paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit. Manakala apogee ialah kedudukan satelit paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit untuk kekal dalam orbitnya. Ini adalah kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian meningkat. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ketinggian orbit dan laju satelit. Bagi jenis orbit satelit, orbit geopogon ataupun GEO mempunyai ketinggian orbit 35,786 km dengan kelajuan satelit 3.1 km per saat. Manakala untuk orbit satelit, orbit sederhana bumi atau MEO mempunyai ketinggian 500 hingga 39,900 km, mempunyai laju satelit 1.5 hingga 10 km per saat. Dan yang terakhir bagi orbit satelit, orbit rendah bumi yang terletaknya stesen angkasa antarabangsa iaitu ISS mempunyai ketinggian orbit 408 km dengan kelajuan satelitnya 7.66 km per saat. Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas dan terdapat dua kaedah untuk menempatkan satelit di dalam orbit.
Yang pertama adalah kaedah pindah secara terus. Kaedah ni melibatkan kaedah mengantar kapal angkasa di bulan atau planet lain tanpa terlebih dahulu memasang kenderaan di orbit bumi atau membawa kenderaan pendaratan yang terpisah ke orbit di sekitar badan sasaran. Seterusnya, kaedah yang kedua, kaedah orbit pindah Ohman. Kaedah ini menggunakan dua orbit bulat dengan radius yang berbeza di sekitar badan pusat dalam satah yang sama yang melibatkan beberapa langkah, iaitu yang pertama, satelit atau kapal angkasa berada di permulaan orbit. Kemudian, pembakaran di dalam kenderaan pelancar berlaku di perigi. Kemudian, satelit atau kapal angkasa dipindahkan melalui orbit pemindahan hormon. Seterusnya, kemudian pembakaran berlaku lagi di apogee dan akhir sekali kenderaan pelancar akan ke orbit destinasi. Kenderaan pelancar pula dibahagikan kepada dua jenis. Mari kita lihat yang jenis yang pertama. ELV atau Expandable Launch Vehicle, iaitu kenderaan pelancaran yang dapat diluncurkan hanya sekali. Setelah itu, komponennya dimusnahkan semasa masuk semula atau dibuang di ruang angkasa. ELV biasanya terdiri dari beberapa tahap roket yang dibuang secara berturutan kerana bahan bakarnya habis dan kenderaan memperoleh ketinggian dan kelajuan. Reka bentuk ELV lebih sederhana daripada sistem pelancaran yang boleh digunakan semula dan oleh itu mungkin mempunyai kos pengeluaran yang lebih rendah. ELV dapat menggunakan seluruh bahan bakarnya untuk mempercepatkan muatannya dan ini menyebabkan efisiensi bahan bakarnya adalah lebih besar. ELV hanya boleh digunakan sekali sahaja dan oleh itu ianya mempunyai kos per pelancaran yang jauh lebih tinggi. Seterusnya, mari kita lihat kenderaan pelancar yang kedua, iaitu RLV ataupun Reusable Launch Vehicle, iaitu sistem pelancaran yang merangkumi pemulihan beberapa atau semua tahap komponen. Sehingga kini beberapa suborbital yang dapat digunakan semula sepenuhnya dan sistem orbit yang boleh digunakan sebahagiannya telah diterbangkan. Kos pengeluaran dan kos pelancarannya lebih murah, mengambil masa yang lama dan kepakaran yang tinggi untuk memulihkan komponen. Roket Blue Origin New Shepard suborbital mempunyai kapsul tahap pertama dan kru yang dapat dipulihkan. Stesen Angkasa Antarabangsa ataupun ISS merupakan hasil usaha daripada 5 agensi iaitu NASA, Amerika Syarikat, Roscosmos, Rusia, JAXA, Jepun, ESA, Eropah dan CSA, Kanada. Lapisan termosfera adalah rumah bagi stesen angkasa antarabangsa ketika mengorbit bumi. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa adalah rakyat Malaysia yang pertama sampai di ISS. Stesen angkasa antarabangsa ini adalah makmal penyelidikan mikrograviti dan persekitaran ruang di mana penyelidikan saintifik dijalankan dalam astrobiologi, astronomi, meteorologi, fizik dan bidang lain. Ianya sesuai untuk menguji sistem dan peralatan kapal angkasa yang diperlukan untuk kemungkinan misi jangka panjang ke bulan dan juga Marikh. Ianya merupakan platform untuk melakukan penyelidikan saintifik dengan kekuatan, data, penyejukan dan kru yang tersedia untuk menyokong eksperimen. Seterusnya,
Kapal angkasa kecil yang tidak siap juga dapat menyediakan platform untuk eksperimen terutama yang melibatkan graviti sifar dan pendedahan kepada ruang. Yang kelima, ianya menawarkan persekitaran jangka panjang di mana kajian dapat dilakukan berpotensi selama beberapa dekad digabungkan dengan akses siap. Dan akhir sekali, sekiranya percubaan lanjutan diperlukan, pelancaran kapal bekalan yang dijadualkan secara rutin membolehkan perkakasan baru dilancarkan dengan relatif mudah. Angkasawan tinggal di ruang yang sangat kecil dan menggunakan tisu basah untuk mencuci barang. Mereka menggunakan tisu dan pembersih yang sama pada garpu, sudu dan dulang makan mereka. Angkasawan mesti mempunyai oksigen, makanan, air dan rehat. Keperluan ini biasanya mudah dipenuhi di bumi. Untuk memenuhi keperluan ini di angkasa adalah sangat rumit. Gas di ruang angkasa tidak dapat menyokong kehidupan manusia. Sebenarnya kebanyakan ruang tidak mengandungi gas sama sekali atau dikenali sebagai kawasan vacuum. Roti, alkohol, garam dan lada, soda dan aiskrim tidak boleh dibawa ke angkasa dan terdapat Wi-Fi di stesen angkasa. Anda mungkin akan melihat gambar stesen angkasa. Anda akan melihat angkasawan dengan iPad atau komputer riba yang tidak dihubungkan dengan kabel. Oleh itu, mereka mempunyai Wi-Fi tetapi tidak betul-betul terhubung ke internet. Ternyata, ruang sebenarnya mempunyai bau yang berbeza. Angkasawan yang kembali dari angkasa mendakwa bahawa pakaian mereka berbau dalam satu perkataan terbakar. Aroma ruang yang panjang adalah tajam dan logam mengingatkan para astronaut daging hangus atau asap kimpalan. Dan akhir sekali, keadaan sifar graviti ialah keadaan tiada kesan ketara daya graviti yang dirasai di angkasa lepas. Ini adalah kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap individu adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. Kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS dengan menggunakan rumus di bawah. Iaitu, langkah pertama kita perlu menghitung tempoh orbit dengan membahagikan nilai panjang orbit dengan laju satelit atau 2 pi kali ketinggian orbit tambah jejari bumi bahagi dengan laju satelit. Seterusnya, kita boleh menghitung kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dengan membahagikan nilai satu hari dengan tempoh orbit ataupun nilai T. Stesen angkasa akan kelihatan dari bumi kerana memantulkan cahaya matahari. Iaitu sebab yang sama kita dapat melihat bulan. Namun, tidak seperti bulan, stesen angkasa tidak cukup terang untuk dilihat pada siang hari. Ia hanya dapat dilihat ketika waktu subuh atau senja di lokasi anda. Stesen angkasa dapat dilihat dari lebih 6,700 lokasi di seluruh dunia. Ianya boleh diketahui dengan memasukkan lokasi anda di Spot the Station dengan mendaftar untuk makluman teks atau email bagi melihat angkasa dari kawasan kejiranan anda. Seterusnya, mari kita lihat kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Yang pertama, kesan negatif di mana akibat bahan buangan di angkasa lepas yang semakin bertambah, bahan buangan atau space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit,
roket yang habis dibakar dan sebagainya. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko perlanggaran satelit dengan space junk. Ini menyebabkan satelit cuaca lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan perlanggaran dengan space junk. Seterusnya, kita lihat kesan positif perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas, iaitu peningkatan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesihatan manusia, respons terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan bab 9 teknologi angkasa lepas, unit 9.1 satelit. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.